Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-musannif, telah berkata al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, adab-adab masuk ke dalam tandas, muka surat 15, dalam penerbitan yang ini, muka surat 15. Ila anqal, semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau, dan dengan ilmu seluruh orang salih hingga hari akhirat. Amin Allahumma amin. Apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri, dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas itu dengan keadaan tidak menutup kepala dan tidak berkasut. Dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu akan doa, Bismillah, a'udzubillahi minar rijsin najis, al-khabithil mukhbith, asyaitanir rajim. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berlindung dengan Allah daripada kotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Dan ketika engkau keluar dari tandas itu, hendaklah engkau baca Ghufranak, Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat, dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat ini, iaitu kalau di tempat yang tak pakai mangkuk tandas. Dan hendaklah engkau beristibra', iaitu melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai, supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang engkau jadikan dinding di hadapanmu, dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk, dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan. Dan janganlah pula engkau membelakangi yang demikian itu, dan jangan engkau qada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pohon yang berbuah, dan jangan pula di dalam lubang. Dan jauhilah daripada cakap kencing di atas tanah yang keras atau di tempat bertiup angin, kerana dikhawatiri bahawa engkau akan terkena percikan, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ammata azabal qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal daripadanya, iaitu dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Dan janganlah engkau buang air kecil dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurah.
Dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu atau boleh diganti dengan kertas tisu yang kesat dan air. Dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu di antara dua perkara ini, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air kerana itu lebih afdal. Dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerapkan, iaitu mensuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekira-kira tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada 1 biji. Menggunakan satu batu yang agak besar yang dapat digunakan 3 penjuru daripadanya. Tetapi kalau batu itu kecil, maka perlu kepada 3 biji batu. Dan jikalau belum hasil bersih daripada 3 batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjakmu dengan 5 biji batu atau 7 biji sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil, dan menyucikan dari keluar najis itu hukumnya wajib. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan, dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku dari kejahatan seperti zina. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun. Setelah selesai daripada istinja, kemudian engkau membasuh akan tanganmu itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan agama yang sempurna, yang telah menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan untuk kita mengikuti, untuk kita mengamalkan agama yang sempurna ini melalui cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian sahabat mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mengajarkan kami setiap perkara hingga perkara-perkara yang terkait dengan yakni beristinja. La ilaha illallah. Naam. Maka perkara-perkara yang terkait dengan istinja ataupun dalam bab ini, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala membahaskan tentang adab-adab masuk ke tandas. Dan ini merupakan satu perkara yang dilakukan oleh kita hari-hari seharian. Maka dengan kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika daripada sebelum kita masuk tandas sehingga kita keluar daripada tandas, maka di situ sahaja terdapat banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila kita mengamalkannya, maka ia dikira sebagai ibadah. Dan maka waktu-waktu yang digunakan hatta untuk ke tandas itu dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita tidak mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapat pahala, kita tidak akan dapat cahaya, kita tidak akan mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang terkait dengan tandas. Dan disebutkan bahawa ada 2 waktu yang penting untuk seseorang itu biasakan diri dia untuk ke tandas. Satu waktu sebelum dia pergi tidur, dan satu lagi waktu sebelum dia keluar daripada rumah. Yang lebih penting itu daripada sebelum dia keluar daripada rumah, agar supaya bila dia berada di luar rumah, dia tidak perlu untuk mencari ataupun keluar dalam keadaan dia memerlukan untuk pergi tandas di luar. Di rumah itu lebih sempurna, lebih selesa. Dan kalau kita dah selesai pergi tandas dan selesai ambil wuduk di rumah, maka sepanjang kita berada di luar rumah itu, kita berada dalam keadaan yang suci. Dan para ulama menyebutkan dunia ini adalah seperti, perumpamaan dunia ini adalah seperti tandas,
la tathur wa in tahhartaha. Iaitu sebersih mana kita cuba untuk bersihkannya, ianya masih tempat yang kotor. Naam, dan kalau bukan kita yang mengotorkan tempat itu, maka orang lain akan mengotorkan daripada tandas tersebut. Maka keperluan kita daripada tandas itu hanya apabila kita ada keperluan, tidak perlu untuk pergi banyak-banyak kali. Dan kalau tidak ada keperluan untuk berada di sana, tak perlu untuk pergi. Begitu juga daripada dunia, kita ambil daripada dunia ini mengikut keperluan. Apa-apa yang tidak perlu diambil. Naam. Jadi antara adab yang disebutkan di sini adalah untuk mendahului kaki kiri untuk masuk ke dalam tandas dan mendahului kaki kanan sewaktu keluar daripada tandas. Dan seumpamanya juga setiap kali kita nak masuk di tempat-tempat yang tidak baik ataupun tempat-tempat yang kotor, maka didahului kaki kiri. Dan kalau kita nak masuk pada tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat majlis zikir, tempat-tempat majlis ilmu, nak masuk ke dalam rumah yang dan sebagainya, maka didahului kaki kanan. Dan kalaulah kita keluar daripada tempat yang kotor, nak masuk ke tempat kotor lagi satu, maka kita akan kedepankan mendahului daripada kaki kiri. Wahakadha. Begitu juga katalah kalau kita daripada tempat yang mulia nak ke tempat yang mulia, maka tempat yang A tu kita masuk kaki kanan, juga tempat B tu kita masuk kaki kanan. Nah, adab yang seterusnya yang disebutkan adalah jangan kita membawa apa-apa perkara yang tertulis padanya nama Allah Subhanahu wa taala, nama para rasul ala nabina wa alaihim afdalus salatu wassalam, dan juga perkara-perkara yang diagungkan, hatta sebahagian daripada ulama ataupun perkara-perkara yang kita lihat daripada para ulama, hatta perkara-perkara sunnah, iaitu tasbih ataupun sugi, miswak dan sebagainya, apatah lagi kitab-kitab yang terkandung di dalam ni zikir dan sebagainya, maka mereka tidak membawa perkara-perkara tersebut itu masuk ke dalam tandas. Naam. Dan adab yang seterusnya disebutkan jangan kita masuk ke dalam tandas itu dengan dalam keadaan kepala terbuka, iaitu tidak menutup daripada kepala. Wa yakfi fil adab satruhu bil kam lil. Naam. Hatta kalau kita tak pakai apa-apa, tutup dengan tangan kita, iaitu sama ada dengan tangan kanan atau tangan kanan. Naam. Kita tutup dengan tangan kanan. Wala hafil qadamain bila na'lin wa khuf litahaffuz minan najasah. Begitu juga jangan kita masuk dalam tandas dalam keadaan tidak berselipar. Dan orang-orang yang menghadiri daripada majlis ilmu, orang-orang yang menghadiri daripada majlis zikir, ataupun mereka-mereka yang ditarbiyah yang ini pernah belajar di madrasah-madrasah dan sebagainya, ini aib, satu perkara yang tidak elok kalau dia dinisbahkan daripada orang-orang yang mempelajari daripada ilmu, orang-orang yang menghadiri daripada majlis ilmu, akan tetapi di rumahnya tidak ada selipar. Ini dia masuk dalam rumah, dia masuk tandas di rumahnya, ataupun tandas di rumahnya itu tidak ada selipar untuk dia pakai. Kerana apa? Kerana ini merupakan satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita belum ada selipar di bilik air kita di rumah, maka kita letak. Dan kalau kita mungkin dekat office, kita letak juga, ataupun di mana-mana kita berada, ataupun tempat-tempat yang mana kita biasa gunakan, kita sediakan satu selipar untuk kita masuk ke dalam tandas. Dan salah satu daripada hikmahnya adalah untuk agar supaya kaki kita itu tidak terkena daripada najis-najis dan mudah untuk dibersihkan. Dan faedah yang terbesar adalah kerana ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah orang yang agung, adat orang yang agung. Setiap perkara yang datang daripada orang yang agung itu perlu diagungi, sallallahu alaihi wasallam. Dan adab seterusnya, hendaklah kita membaca doa sebelum kita masuk ke dalam tandas. Ini sebelum kita sampai ke pintu tandas itu, kita sudah baca daripada doa. Maka dibacakan bismillah, a'udzubillahi minarrijsin najis, al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Naam, tak perlu ditambah bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah dengan nama Allah, aku memohon perlindungan daripada syaitan. Ar-rijsin najis, al-khabithil mukhbith, yang
suka meletakkan manusia itu dalam kekotoran, dan mereka suka apabila manusia itu terjatuh ataupun berada di dalam kotoran, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Dan ini menunjukkan agama Islam ini sangat mengambil berat akan kebersihan dan menunjukkan bahawa kita dilarang untuk saja-saja mengotorkan tubuh badan kita ataupun saja-saja mengotorkan baju kita ini dengan kotoran ataupun dengan najis kalau tidak ada keperluan. Naam, syaitanir rajim, yang direjam itu yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita keluar daripada tandas, ini dah keluar daripada pintu, maka dibacakan ghufranak. Alhamdulillah, ini kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sepanjang waktu kita berada di dalam tandas itu, kita tak dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah. Walaupun dibolehkan untuk kita berzikir di dalam hati sewaktu berada dalam tandas, tapi kita dilarang untuk berzikir dengan lidah kita di dalam tandas. Disebabkan itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu keluar daripada tandas. Kemudian kita berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan perkara-perkara yang memudaratkan kita. Ini mengeluarkan perkara-perkara yang ada dalam badan kita, yang mana kalau ianya kekal dalam tubuh badan kita, ianya akan memudaratkan kita. Alhamdulillah, dipermudahkan untuk kita buang air kecil, dipermudahkan kita untuk buang air besar, yang mana kalau perkara-perkara tersebut tidak keluar, ini akan mendatangkan musibah, mudarat kepada diri manusia. Jadi itu merupakan nikmat yang agung. Hatta pergi ke tandas merupakan nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kawal bila kita nak pergi tandas. Kita mungkin kadang-kadang boleh tahan dan sebagainya. Itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan kekalkan di dalam tubuh badan aku perkara-perkara yang mendatangkan manfaat daripada apa-apa yang kita makan dan apa-apa yang kita minum. La ilaha illallah. Naam, dalam setengah riwayat mengatakan disunahkan untuk kita mengulangi perkataan ghufranak itu 2 atau 3 kali. Naam. Dan sebelum kita ke tandas, disunahkan, ini zaman dahulu, begitu juga zaman sekarang, disunahkan kita untuk menyediakan batu-batu untuk beristinja. Batu-batu daripada tanah liat dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, ittaqul mala'in wa'iddun nubal, ataupun nubul. Takutlah celaan-celaan orang, iaitu berjaga-jagalah daripada celaan-celaan orang, iaitu kalau seseorang itu menunaikan hajatnya itu di tempat-tempat yang kebiasaannya orang duduk ataupun orang lalu. Maka Nabi SAW kata, berjaga-jagalah daripada celaan orang, iaitu daripada melakukan qada hajat kita itu di tempat-tempat, sebagai contoh yang akan diterangkan nanti, di bawah pokok, tempat orang ambil teduh, ataupun di tempat-tempat orang berjalan dan sebagainya, maka perlu dijaga-jaga. Wa'iddun nubul, dan persediakanlah daripada batu-batu sebelum kita duduk untuk menunaikan hajat kita. Naam. Dan sekarang ni kalau kita tak guna batu, kita guna toilet paper, toilet roll. Maka sebelum kita masuk tandas, kita pastikan juga ada toilet roll. Naam. Wa alla yastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajah, dan jangan kita beristinja dengan air sewaktu jangan kita beristinja dengan air itu dekat tempat kita qada hajat. Ini zaman dulu, iaitu mungkin dia melakukan qada hajat itu di tempat, di kawasan dalam hutan ataupun di dalam padang pasir dan sebagainya. Maka kadang-kadang tempat itu bukan disediakan untuk qada hajah. Maka kalau dah habis, maka hendaklah dia pergi ke tempat lain untuk dia beristinja. Adapun zaman sekarang kita dah ada toilet bowl dan sebagainya, maka boleh dilakukan di situ kerana aman daripada percikan-percikan najis tersebut. Wa an yastabri'a minal baul, dan sunnah seterusnya dalam melakukan qada hajat ini adalah untuk berdehem, terutamanya daripada buang air kecil. Begitu juga daripada buang air besar. Wa bitanahnuh wan natr. Nabi SAW bersabda, falyantur zakaruhu thalatha natarat. Kita perlu berdehem 3 kali, dan juga memastikan bahawa
setelah kita selesai daripada buang air kecil itu tidak ada saki baki. Yang mana kadang-kadang rasa dah habis, akan tetapi bila bangun berjalan rasa macam ada benda keluar. Jadi kita kena ambil persediaan ataupun berjaga-jaga daripada perkara tersebut berlaku. Maksudnya bila kita duduk tu, kita make sure benda tu habis betul-betul, dan kita basuh betul-betul, bukan dalam keadaan tergopoh gapah, dan kemudian bila bangun baru rasa ada benda keluar, yang mana ianya adalah satu najis. Make sure bila kita duduk tu dalam keadaan tenang, tidak terkejar-kejar dan sebagainya, kita buat. Barulah kemudian kalau kadang-kadang ada lintasan fikiran, rasa was-was dan sebagainya, tidak perlu dilayan. Sebab apa? Sebab kita dah lakukan yang terbaik. Kita dah lakukan yang terbaik. La ilaha illallah. Naam. Dan berdehim ini bergantung kepada setiap orang. Yang ini setiap orang berbeza keadaan dia. Setengah orang memang kadang-kadang tak lawas, jadi dia perlu, bila seseorang itu tahu dia ni memang jenis tak lawas, buang air kecil, maka wajib bagi dia untuk berdehim. Ada pun orang yang kebiasaannya tidak ada masalah, maka berdehim itu merupakan satu perkara yang sunnah buat dia. Allahu Akbar. Naam. Kemudian disebutkan wa in kunta fi sahra aw al bunyan fab'ud an uyunin nadhirin, dan hendaklah kita jauhkan diri daripada pandangan orang lain. Hendaklah kita jauhkan diri daripada pandangan orang lain sehingga seseorang itu tak dapat lihat kita. Ni bila kita berada di tempat yang terbuka. Bila kita berada di tempat yang terbuka, hendaklah orang tak nampak kita. Bila orang tak nampak kita, rasanya insya-Allah orang tak akan dengar apa-apa bunyi ataupun bau yang tidak menyenangkan. Jadi hatta bila kita berada dalam tandas dan sebagainya, kalau boleh kontrol untuk tidak mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak sepatutnya, maka perlu. Itu antara adab. Yakni Nabi SAW mengajarkan perkara-perkara ini disebabkan Nabi SAW adalah seorang yang sangat tinggi adabnya dan sifat malunya sangat tinggi, sehingga diajarkan perkara-perkara ini kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Wastatir bi syai'in, yakni hendaklah seseorang itu apabila qada hajat perlu menutupi daripada auratnya. Jangan sampai ada orang melihat daripada auratnya. Naam. Wala takshif auratuka qabla intihai ila mawdi'il julus, dan sebaiknya adalah kita tidak membuka daripada pakaian itu sebelum kita nak duduk. Ni jaga aurat. Yang ini bila kita dah nak duduk untuk tunaikan qada hajat, baru dibuka pakaian tersebut mengikut kadar keperluan. Naam. Wala tastaqbil asy-syams walal qamar, dan jangan kita menghadap ataupun membelakangi kiblat ataupun matahari ataupun bulan. Ini merupakan adab untuk tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat ataupun matahari ataupun bulan sewaktu menunaikan qada hajat tersebut. Terutamanya bila kita berada di open space lah. Kalau mungkin kita berada dalam tandas dan sebagainya, seakan-akan ada penghadang, maka dia punya tu dah tak jadi haram ataupun tak jadi satu kesalahan, ianya cuma khilaful aula. Naam. Naam. Dan wala tajlis li qada'il hajah fi mutahaddithin nas, jangan pula kita menunaikan qada hajat kita di tempat yang orang lalu lalang ataupun orang berbual-bual, tempat orang berkumpul, yakni tempat orang berteduh dan sebagainya, seperti yang kita sebutkan tadi. Naam. Dan jangan pula kita menunaikan qada hajat ini di di kawasan air yang bertakung, sama ada air itu sedikit ataupun banyak. Adapun apabila air itu mengalir, tidak makruh. Naam. Adapun tempat yang air mengalir tidak makruh, seperti sungai ataupun laut. Tapi kalau tempat tu tak mengalir, maka makruh untuk kita buang air kecil di situ. Wa yahrum dhalika fi masbal. Naam.
Nah, yang kita sebutkan tadi, makruh untuk buang air kecil di air yang bertakung, itu apabila di waktu siang. Adapun di waktu malam, ianya makruh secara mutlak. Sama ada ianya mengalir ataupun tidak. Pada waktu malam, buang air di tempat air, di kawasan air yang bertakung, sama ada bertakung ataupun mengalir. Buang air kecil adalah makruh. Kerana apa? Kerana li'annal ma' bilail ma'wal jin. Kerana air ini di waktu malam tempat tidur ataupun tempat kembalinya jin. Maka ditakuti kalau kita buang air di waktu malam di tempat-tempat air bertakung ini, sama ada ianya bertakung ataupun mengalir, takut-takut kita mengganggu mereka. Begitu juga jangan kita buang air kecil tahta syajaratil muslimirah, di bawah pokok yang berbuah. Naam, di bawah pokok yang berbuah. Sama ada buah itu dimakan ataupun tidak, fayukrah dhalik. Wala fil hajar. Begitu juga jangan kita buang air kecil di atas batu ataupun di dalam lubang. Jangan kita buang air kecil di atas batu kerana takut percikan, dan jangan di dalam lubang kerana ada yang mengatakan bahawa lubang itu juga tempat tinggalnya makhluk Allah yang lain, antaranya jin. Wa annahum qatalu Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu lamma bala fih. Disebutkan bahawa seorang sahabat Nabi SAW terbunuh kerana ataupun dibunuh oleh para jin kerana dia buang air di dalam dalam lubang. Wa yuhrum qada'ul hajah fihi idza ghalaba 'ala dhannihi anna fihi hayawan. Bahkan ianya adalah haram untuk menunaikan qada' hajat di dalam lubang yang kita rasa ada binatang di dalamnya. Kalau kita rasa dalam tu ada binatang, maka adalah haram untuk kita menganiaya binatang tersebut dengan qada' hajat di situ. La ilaha illallah. Dan jangan kita buang air ini bila berada di luar, bukan di dalam tandas, iaitu di kawasan-kawasan yang tanah keras. Tanah keras kerana apa? Takut percikan. Ataupun di kawasan yang mana tempat bertiupnya angin kencang, pun takut kerana terkena daripada percikan tersebut, yang mana kalau terkena sedikit daripada percikan pun ianya akan dianggap, ataupun pakaian tersebut akan dianggap najis. Dan kalau kita sembahyang dengan pakaian tersebut, sembahyang kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billahi tabaraka wa taala. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawa ada sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di kawasan perkuburan, maka Nabi melihat di kawasan perkuburan itu ada dua golongan ataupun dua orang yang sedang diazab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wama yu'adzaban likabir. Mereka ini tidak diazab kerana dosa besar. Ataupun ulama mengatakan, iaitu orang menganggap dosa itu tidak besar pada pandangan mereka, akan tetapi ianya merupakan dosa yang besar. Apa dia dosa mereka? Satu, tidak berjaga-jaga sewaktu menunaikan qada' hajah. Iaitu mereka tidak memastikan sama ada buang air kecil ataupun air besar. Ini tak berjaga-jaga dan tidak memastikan sehingga ianya bersih, ataupun memastikan bahawa tidak ada percikan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba, maka dua orang ini diazab di dalam kubur mereka kerana dua perkara yang dianggap ringan, tapi di sisi Allah itu merupakan satu perkara yang besar. La ilaha illallah. Dan disebabkan itu perlu kita untuk mengajar kepada anak-anak itu bagaimana untuk beristinja dengan cara yang dikehendaki oleh syariat Islam, agar supaya mereka daripada kecil dah terbiasa dengan beristinja dalam keadaan yang betul dan bersih, sehingga apabila mereka sembahyang mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian disebutkan di sini antara adab duduk di tandas adalah wattaki fi julusika ala rijlil yusra, iaitu kita beratkan kaki kita yang kiri ini di sebelah kiri. Maksudnya kaki di kanan itu macam kita angkat sikit agar supaya kaki diletakkan berat perut itu pada kaki sebelah kiri, agar supaya memudahkan apa-apa yang keluar itu keluar dengan selesa dan mudah. Sehingga dikatakan bahawa
di setengah-setengah negara Arab zaman dahulu, iaitu mungkin 30-50 tahun yang lalu, kalau pergi di rumah mereka, iaitu tempat mereka buang air itu, maaf cakap, iaitu dinaikkan. Kalau tandas cangkung tu dua-dua sama kan, tapi kalau orang-orang yang ada ilmu, mereka akan pastikan tandas cangkung di rumah mereka itu dinaikkan sedikit yang kanan itu, supaya bila orang duduk terus mereka dapat mengamalkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, ini orang-orang yang mengambil berat terhadap agama, maka hatta perkara-perkara yang mereka boleh lakukan, mereka akan lakukan agar supaya orang dapat agar supaya orang tak lupa dan dapat mengamalkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian antara adabnya adalah wala tabul, jangan kita buang air qaiman, dalam keadaan berdiri, kerana ianya adalah makruh kecuali ada darurah. Bila ada darurah, maka ianya tidak menjadi makruh. Disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi sesuatu kawasan dan telah buang air dalam keadaan berdiri. Maka para ulama telah membuat penafsiran kenapa pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Yang pertama disebutkan bahawa pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa sesuatu kesakitan yang menghalangnya daripada duduk. Yang kedua, disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri itu kerana ingin iaitu mendapat menyembuhkan diri dia dari satu penyakit, yang mana ianya merupakan cara orang Arab menyembuhkan daripada sesuatu penyakit itu dengan buang air dalam keadaan berdiri. Dan sebab yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, annahu lam yatamakkan minal qu'ud fi dhalikal makan likasratin najasah, Nabi tidak duduk pada waktu itu kerana di kawasan tersebut ada banyak najis, sehingga tidak membenarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk. Walhasil, para ulama secara umumnya para ulama mengatakan Nabi tak duduk hanya untuk menunjukkan bahawa berdiri itu boleh pada waktu-waktu yang darurah, seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Kan tetapi yang paling aula adalah untuk duduk. La ilaha illallah, ianya lebih dalam keadaan duduk itu lebih sihat untuk tubuh badan, lebih bersih daripada segi menjaga daripada kebersihan, agar supaya tidak percik aurat, dan yang lebih utama lagi, kita dapat menjaga daripada aurat. Yang ini sekarang ni dengan mesin-mesin ataupun tempat tandas yang terutamanya untuk kaum lelaki itu yang berdiri itu open, kadang-kadang ini tidak sesuai. Maka yang dalam toilet yang sempurna itu lebih sesuai dalam banyak sudut. Banyak sudut ini lebih baik buat orang Islam. Akan tetapi diciptakan perkara-perkara tersebut oleh orang kafir agar supaya orang-orang Islam ini tidak mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang orang-orang yang tertipu dengan apa yang dibawa oleh orang-orang yang bukan Islam ini, dianggap itu trend dan itu yang lebih bagus dan sebagainya, lebih mudah. Tapi apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itulah yang terbaik, itulah yang teragung sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan di sini adab wajma' fil istinja'. Kalau sebaiknya adalah kita sewaktu beristinja menggunakan batu dan juga air. Sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya adalah kita menggunakan batu dan air, kedua-duanya. Dan sekarang ni mungkin kita tak guna batu, jadi sekarang ni kebiasaannya akan digunakan daripada toilet roll ataupun kertas tisu. Ianya lebih bersih. Ini sebelum kita menggunakan air, kita dah bersihkan dahulu dengan tisu, sama ada untuk nombor 1 ataupun nombor 2, buang air kecil ataupun air besar, dan kemudian baru digunakan air. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perlu untuk kita mengambil berat daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita sebutkan tadi. Maka kalau kita dapat adakan tisu di dalam tandas di rumah kita ini, itu yang terbaik. Digunakan tisu dan kemudian digunakan air. Wa ruya annahu lamma nazala qawluhu ta'ala, disebutkan bahawa apabila turun
firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam sesuatu kawasan tersebut terdapat orang-orang yang suka menjaga daripada kebersihan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang menjaga daripada kebersihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ahli Quba, penduduk Quba, innallaha qad athna alaikum fit tahur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji kamu kerana cara kamu beristinja. Fama huwa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, maka mereka mengatakan inna nastanji bil ma, kami beristinja dengan air. Mungkin zaman dahulu pada permulaannya, yakni mendapatkan air itu merupakan satu perkara yang bukan mudah, maka kebiasaannya mereka menggunakan batu. Akan tetapi wa kana qabla dhalika qala lahum Rasulullah idza ata ahadakumul khala' falyastanji bi thalathati ahjar wa hakadha kana al-istinja fil ibtida'. Pada permulaan Islam, Nabi SAW mengatakan apabila kamu mendatangi daripada bilik air, hendaklah kamu beristinja dengan 3 batu pada permulaan. Kemudian Nabi SAW menganjurkan agar supaya diikuti air selepas menggunakan batu. Ini gunakan batu dahulu untuk beristinja, kemudian air. Adapun kalau kita nak guna salah satu daripada 2 perkara yang disebutkan tadi untuk beristinja, maka yang terlebih afdal adalah dengan menggunakan air, kerana dengan air itu najasah akan hilang dengan sempurna. Kalau digunakan batu sahaja, maka kebanyakan daripada najasah itu akan hilang, walaupun saki-bakinya terkadang masih ada. Kemudian disebutkan antara adabnya juga wala tastanji illa bil yadil yusra, dan jangan kita beristinja kecuali menggunakan tangan kiri. Bi an ta'khudh al hajar. Menggunakan menggunakan tangan kiri ini untuk perkara-perkara yang tidak bersih dan sebagainya. Adapun tangan kanan ini untuk digunakan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bersih, memegang daripada Al-Quran, memegang daripada kitab-kitab agama, memegang daripada buku-buku zikir sewaktu kita menghadiri daripada majlis zikir, sewaktu kita menghadiri daripada majlis, mungkin sekarang ni di bulan Maulid kita hadir majlis Maulid dan sebagainya, maka pegang buku itu di tangan kanan. Hatta kadang-kadang bila kita nak baca Maulid ataupun baca ratib dan sebagainya, yang sebaiknya adalah memegang dengan tangan kanan. Kalau perlu nak pegang mikrofon itu digunakan untuk tangan kiri. Jangan pula kita pegang buku Maulid itu tangan kiri, kemudian pegang mikrofon tangan kanan. Lebih bagus kita pegang buku Maulid itu, yang mana di dalamnya terdapat nama Allah, terdapat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka kita agungkan buku tersebut dengan kita memegang buku-buku zikir, buku-buku Maulid, Al-Quran dan sebagainya, tasbih dengan tangan kanan. Maka mikrofon tu boleh digunakan dengan tangan kiri. Itu sebahagian daripada adab. Maka yang baik itu digunakan tangan kanan, yang tak baik ataupun yang kotor itu digunakan tangan kiri, dan beristinja antara perkara yang kita gunakan tangan kiri untuk beristinja. La ilaha illallah. Dan selepas kita selesai daripada beristinja, kita baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hatiku ini daripada sifat nifaq, dan peliharalah kemaluanku daripada perkara-perkara yang kotor. Nifaq ini ada 2. Satu, nifaq daripada segi akidah. Daripada segi akidah, yakni akidah yang songsang ataupun yang tidak bertepatan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya, maka kita ingin akidah kita itu benar dan bersih sesuai dengan akidah yang diajarkan, yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun nifaq daripada segi amalan adalah yakni melakukan sesuatu perkara bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kita nak hati kita ini bersih
apa-apa yang terdapat di dalam hati yang tidak disukai oleh Allah, kita ingin agar supaya dikeluarkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatta sewaktu kita beristinja secara zahir, tapi yang diingatkan kita ini adalah untuk kita juga bersihkan dalaman kita. Yakni nak menunjukkan bahawa yakni kebersihan itu bukan hanya dari segi zahirnya, bahkan kalau zahir itu diambil berat, begitu juga batinnya itu yang lebih perlu diambil berat, kerana hati ataupun batin itu merupakan tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu Imam Ghazali menyebutkan bahawa dalam hadis Nabi itu, taharah syatrul iman ataupun nisful iman, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Yang ini bukan hanya bermakna kotoran kebersihan daripada secara zahir sahaja, bahkan kotoran yakni kebersihan daripada segi tubuh badan, kebersihan daripada segi hadas, kebersihan daripada segi akhlak, kebersihan daripada segi hati, yakni keseluruhan daripada hujung rambut hingga hujung kaki, dan juga begitu juga dalaman kita itu kita ingin agar supaya ianya bersih, yang mana ianya merupakan tanda keimanan. La ilaha illallah. Naam. Dan doa ini diambil daripada doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang muda yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Subhanallah, seorang anak muda dengan beraninya di hadapan sahabat-sahabat Nabi yang lain minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muallim, seorang guru, seorang yang diutuskan untuk menyelamatkan manusia itu daripada tergelincir ke dalam api neraka, menyelamatkan mereka daripada tergelincir dalam api neraka dan agar supaya mereka dapat masuk syurga, maka Nabi ini mempunyai kesabaran dan kesantunan dan cara untuk mendidik yang sesuai dengan keadaan. Maka apabila sahabat ini bertanya ataupun anak muda ini bertanya perkara tersebut, Nabi tak marah. Bahkan sahabat-sahabat lain yang naik marah diingatkan ataupun diperintahkan oleh Rasulullah agar supaya jangan marah anak muda ini, kerana anak muda ini yakni tak faham akan hakikat perkara itu. Dianggap perkara itu okey, sedangkan yakni perkara itu dilarang dalam syariah. Tapi nak mengajarkan, nak memahamkan, nak memperbaiki daripada sangkaan anak muda yang salah ini, maka diajarkan ataupun diajak berdialog. Rasulullah mengajak anak muda ini berdialog dan dilarang sahabat-sahabat lain untuk marah dan menengking daripada anak muda ini. Dan ini yang perlu ada pada sifat khususnya pendakwah-pendakwah apabila berinteraksi dengan anak muda. Anak muda ni kadang-kadang mereka tak faham ataupun ini hormon baru nak bertukar, jadi semua benda baru dia nak try. Jadi perlu untuk kita pandai tackle mereka ini agar supaya mereka tidak tergelincir dalam melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak muda ini, adakah kamu redha kalau orang lain berzina dengan ibu kamu? Adakah kamu suka agar supaya orang lain berzina dengan ibu kamu? Maka anak muda ni kata, ya Rasulullah, ibu dan ayahku sebagai tebusan kamu, yakni aku tak redha perkara tersebut berlaku. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, adakah kamu redha kalau anak perempuan kamu itu berzina dengan orang lain ataupun orang lain berzina dengan anak perempuan kamu? Maka dijawab dengan perkara yang sama, aku tak redha ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, adakah kamu redha kalau saudara perempuan kamu, orang lain berzina dengan saudara perempuan kamu? Dijawab dengan jawapan yang sama. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, adakah kamu redha kalau makcik belah ayah kamu melakukan zina ataupun orang lain berzina dengan makcik di sebelah ayah kamu? Kemudian dijawab dengan jawapan yang sama. Kemudian ditanya oleh Rasulullah lagi, adakah kamu redha kalau orang lain berzina dengan makcik sebelah ibu kamu? La ilaha illallah. Ya, ini ditanya satu demi satu perkara, ya ini tentang perkara tersebut kalau ini dilakukan oleh kaum kerabatnya yang perempuan.
maka dikatakan yakni satu persatu itu setiap orang daripada mereka yakni anak muda ini tidak ingin agar perkara itu berlaku kepada saudara-saudara perempuannya. Maka Nabi SAW menjawab, mengatakan bahawa begitu juga orang lain tidak reda apabila perkara yang buruk itu berlaku kepada ahli keluarga mereka. Yakni sebenarnya satu soalan itu sudah mencukupi, akan tetapi nak mengeluarkan, nak memahamkan, nak memberikan, nak mengeluarkan daripada, nak memastikan bahawa anak muda ini benar-benar faham daripada keburukan perkara tersebut, maka disebutkan satu persatu tentang ahli keluarganya, ahli keluarganya yang perempuan itu, agar supaya yakni dia dapat meresapi dalam fikirannya itu tentang keburukan daripada perkara tersebut ataupun perkara yang dikehendaki. Dan kemudian yang terakhir, dia ajak anak muda itu mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada dada anak lelaki tersebut, anak muda tersebut. Kemudian anak muda itu mengatakan bahawa tidak baginda meletakkan tangan baginda pada dadaku, dan tidak diangkat melainkan dalam keadaan tidak ada perkara yang lebih aku benci daripada az-zina. Sallallahu alaihi wasallam, yakni betapa sempurnanya pengajaran, betapa sempurnanya didikan, betapa lemah lembutnya, betapa berhikmahnya tunjuk ajar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa sempurnanya perubatan, mode of cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiki daripada kemungkaran tersebut, sehingga dikeluarkan kecintaan terhadap maksiat tersebut dan berubah menjadi satu perkara yang paling dibenci oleh anak muda tersebut sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang perlu dipelajari oleh setiap ibu bapa. Ini satu perkara yang perlu dipelajari oleh guru-guru dan juga pendakwah-pendakwah, bagaimana yakni bukan hanya untuk ingkarul munkar. Yakni ada dua perkara. Satu, untuk mengingkari sesuatu perkara yang itu adalah satu perkara yang mudah. Yakni orang buat salah, kita marah, kita bising, kita yakni menggunakan perkataan yang banyak dan mungkin dalam intonasi yang marah dan sebagainya. Ada kalanya ada perlu, tapi taghyirul munkar, bagaimana kita dapat mengubah kemungkaran tersebut, bukan hanya untuk marah kepada kemungkaran yang berlaku, tapi bagaimana kita dapat mengubah daripada kemungkaran, sehingga orang yang pada mulanya menyukai daripada perkara-perkara mungkar, akan tetapi dengan asbab kelembutan, dengan asbab hikmah yang kita gunakan, ianya dapat mengubahkan seseorang itu daripada mencintai daripada kemungkaran tersebut, sehingga berubah membenci daripada kemungkaran tersebut. Itu yang lebih penting. Maka salah satu perkara yang boleh kita pelajari daripada teknik pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, baginda mampu untuk mengubah emosi anak muda daripada menyukai daripada perkara-perkara mungkar hingga membenci daripada perkara tersebut secara keseluruhannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka selepas Nabi meletakkan tangan baginda di dada ataupun di hati anak muda tersebut, Nabi membaca doa, Allahumma ghafir dzambah, ya Allah, ampunkanlah dosa anak muda ini, wa tahhir qalbah, dan bersihkanlah hatinya daripada kotoran, wa hassin farjah, dan yakni peliharalah kemaluannya daripada perkara-perkara yang keji. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun baca doa tersebut ataupun doa ini apabila kita melakukan qada hajah. Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahish. Naam, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat-sifat nifaq dan peliharalah kemaluanku daripada perkara-perkara yang kotor dan keji. Naam. Dan antara adab-adab sewaktu berada dalam tandas adalah kita dilarang untuk berkata-kata. Walaupun bukan berada dalam keadaan menunaikan qada hajah. Yakni makruh berkata-kata dalam tandas itu bukan hanya sewaktu kita menunaikan qada hajah, bahkan hatta kalau kita just masuk ke dalam tandas untuk nak ambil barang dan sebagainya, hatta pada waktu itu adalah makruh untuk berkata-kata di dalam tandas, apatah lagi sewaktu menunaikan qada hajah. Naam.
wala yukrahu dzikr bil qalb, dan tidak makruh untuk kita berzikir di dalam hati. Seperti kita sebutkan tadi, yakni apabila kita berada dalam tandas, tidak makruh untuk kita berzikir di dalam hati. Wa yakfi fi hadhil hala al haya min Allah. Kalau kita tidak berzikir kalau kita tidak berzikir dalam hati pun cukup kalau kita merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita berada dalam tandas dalam keadaan aurat kita terbuka. La ilaha illallah, betapa sempurnanya ajaran Islam ini kalau kita hayati, yakni hatta sewaktu orang tak nampak diajarkan kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita berada di khalayak ramai, yakni betapa diambil berat sifat malu ini. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi faf'al ma syi't." Kalau kamu tidak mempunyai sifat malu, maka pada waktu itu kamu boleh lakukan apa sahaja. Waliyadz billahi tabaraka wa ta'ala. Maka sifat malu ni satu sifat yang sangat mulia, sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW menyifatkan baginda SAW ini dengan seorang yang sangat malu, seperti gadis ataupun seperti anak dara yang berada di dalam fi khidrihinna, di dalam bilik mereka. Yakni zaman dahulu anak muda ini yakni tidak tahu daripada perkara-perkara di luar. Yakni anak dara zaman dahulu, yakni mereka tak tahu perkara-perkara di luar yang di luar daripada rumah mereka. Akan tetapi waliyazbillah, zaman sekarang ini anak-anak muda ini hatta di dalam bilik mereka mereka dapat mengetahui segala perkara. Dengan adanya gadgets, dengan adanya internet dan sebagainya, banyak perkara-perkara yang kadang-kadang masuk di dalam biliknya tanpa disedari, tanpa diketahui, tanpa diambil berat, tanpa diberi perhatian oleh kedua ibu bapanya. Yang ini diberikan, seakan-akan diberikan pisau itu kepada anak-anak pada waktu muda tanpa diajarkan betapa bahayanya, bagaimana untuk menjaga daripada perkara tersebut. Dengan diberikan handphone di waktu muda, dengan diberikan gadget lain, diberikan internet tanpa ada pantauan dan sebagainya, waliyadzubillah, ini satu perkara yang membahayakan. Walhasil, Nabi SAW merupakan seorang yang sangat pemalu, dan ini merupakan satu perkara yang perlu kita rasakan sewaktu kita berada dalam tandas, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sewaktu berada, dikata, hatta kalau aku mandi di waktu malam yang gelap, aku akan mandi dalam keadaan bongkok, haya'an min rabbi, kerana apa? Aku malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni mandi dalam keadaan berbongkok, walaupun dalam keadaan gelap, tidak dapat dilihat oleh sesiapa, ataupun hatta dirinya tak dapat melihat dirinya sendiri, tapi dia mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengawasi, maka ditundukkan, dibongkokkan badannya agar supaya dia sebagai tanda dia cuba untuk menjaga sebaik mungkin daripada auratnya terdedah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi pada sewaktu kita berada dalam bilik air, perlu kita merasakan malu dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan pengawasan Allah, wa zikr ni'matillah, dan kita mengingati akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Yakni daripada hujung rambut hingga hujung kaki kita dapat masuk tandas sendiri tanpa ada bantuan daripada orang lain. Nikmat daripada Allah. Kita dapat menahan sama ada buang air kecil ataupun air besar, sehingga waktu yang kita yang sesuai untuk kita menunaikan qada hajat merupakan nikmat daripada Allah. Kemudian dikeluarkan perkara-perkara yang kotor itu daripada tubuh badan kita dengan keadaan yang mudah dan sebagainya. Kesemua ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau ianya tidak keluar, ianya mungkin sahaja akan dapat mendatangkan kemudaratan, bahkan mungkin menjadi asbab kematian seseorang. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Dan yang terakhir yang disebutkan di sini adalah, hendaklah selepas kita beristinja, kita membersihkan tangan kita ini. Zaman dulu mungkin tembok dibuat daripada tanah dan sebagainya, maka tanah ni asbab pengganti kepada sabun zaman dulu. Dan zaman sekarang ni sabun pengganti kepada tanah-tanah untuk mengeluarkan daripada bau-bau yang mungkin melekat daripada istinja dan sebagainya. Wa minal adab aidan adam tatwil al-qu'ud bila darurah wa adamul abath bil yad wa bir ru'ya ila al-yamin washimal. Dan antara adab juga adalah untuk kita tidak duduk lama-lama di dalam tandas, dan juga kita tidak
menggerakkan tangan kita ini tanpa ada keperluan. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak ada faedah dengan tangan ini sewaktu berada dalam tandas. Wabir ru'ya ilal yamin washimal, dan juga kita fokuskan pandangan kita sewaktu berada di tandas, bukan dengan sekejap tengok kiri, sekejap tengok kanan, sekejap tengok atas, sekejap tengok bawah dan sebagainya, apatah lagi tengok daripada kemaluan dan sebagainya, yang merupakan perkara yang tidak ada keperluan untuk dilakukan. Begitu juga dengan apa yang keluar daripada tubuh badan kita daripada kotoran. Hadza lebih kurang sedikit sebanyak tentang adab-adab daripada masuk hingga keluar ke tandas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk mengamalkan daripada perkara ini, yang mana ianya merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang agung, menunjukkan betapa sempurna dan keindahnya Islam ini, sehingga perkara-perkara ini juga diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Islam mengajar daripada kebersihan, betapa Islam mengajar kepada sifat malu dan sebagainya. Begitu juga disebutkan bahawa dikatakan oleh seorang alim, dikata kalau kamu mampu untuk mengamalkan daripada sunnah-sunnah masuk dan keluar tandas, la zahara nurul ilm ala wajhik, iaitu akan timbul ataupun akan terbit cahaya ilmu itu pada tubuh, pada wajah kamu. Ini hatta kalau kita mulakan mengamalkan daripada perkara yang mudah ini, maka akan terbit pada wajah kita ini cahaya ilmu di muka seseorang, di wajah seseorang. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana telah perdengarkan ilmu-ilmu ini kepada kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kita untuk mengamalkan kepada perkara-perkara tersebut dan mengajarkannya kepada anak-anak kita, agar supaya mereka dapat pelajari daripada keindahan Islam dan kesempurnaan Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana waslih lana kulla shu'un wa aqir bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.